Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera diucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi hadir lagi ke dalam channel Radio 12 Malam sama dengan saya Angah. Minta maaf lah dan sehari dua ni memang saya rekod lewat. Untuk makluman juga sekarang ni jam menunjukkan 12.49 malam. So saya kena berusaha juga supaya tak ada buat peminat-peminat cerita Tok Awangah ni tertunggu-tunggu. Sebelum kita teruskan kadang-kadang perasan tak kalau saya macam tersangkut cakap. Dia bukan gagap. Sebenarnya untuk makluman saya rekod video ni, audio ni outdoor bukan studio. Tak mampu lagi lah. Kita akan rekod audio ni outdoor. Mana tempat yang bersesuaian lah. Jadi kadang-kadang tu bila saya tengah rekod tu, keadaan line clear, cantik, sunyi. Time tu saya akan fokus cepat. Masa nak fokus tu kadang-kadang dia over fokus. Tu yang kadang-kadang tersangkut. Yang orang kata apa, yang fokus sangat tu sebab ambil peluang sementara orang kata apa, suasana tu tak bising, motor lalu ke apa-apalah. Jadi tu yang kadang-kadang tersasul macam-macam tu. Harap boleh terima ni saya tak tergagap kan. Aduh, sangkut juga. Tak apalah, kita tak mengoceh lama. Kita akan teruskan dengan episod yang ke-73 daripada Tok Awangah yang bertajuk Kerusang Emas Jadi Pekung. Lama juga terkejang sakit hingga berminggu-minggu tidak bangun di tempat tidur selepas ulung siah pulih daripada beratip berterusan. Dia masih tidak dapat mengingat dengan baik disebabkan semuanya luput dari fikiran. Memang ulung siah tidak kenal sesiapa pun apabila ditegur oleh jiran-jiran. Sampaikan Usin Pakau iaitu anaknya sendiri pun ulung siah tidak cam apa-apa lagi. Bukan ulung siah sahaja yang hilang ingatan berminggu-minggu, malah Usin Pakau juga terkejang akibat sakit lumpuh tidak boleh jejak ke lantai. Setelah menjalar tidak boleh berlentangkan badan. Dia sekadar mencodak kepala sahaja, laksana ular yang mahu menerkam. Sekali-sekala Usin Pakau menjulurkan lidahnya mengikut tabiat ular yang menjalar di tengah belukar. Tetapi sekaligus pula puntung kayu hanyut tidak dijumpai lagi oleh sesiapa pun tatkala turun ke sungai. Hanya Hasan Debeng sekali-sekala tergamam apabila terserempak kayu lapuk yang hanyut ditolak harus. Di sini disebut harus. Saya rasa ditolak arus sungai tu. Ditolak arus sewaktu mengambil wuduk di tepi tebing. Manalah tahu kayu reput hanyut itu ditolak arus juga boleh bertukar menjadi ular hitam berkepala merah. Tetapi sekaligus pula puntung kayu hanyut itu tidak dijumpai lagi oleh sesiapa pun tatkala turun ke sungai. Ya Allah, kenapa diulang lagi 2 kali dekat sini? Baik, saya teruskan. Memang sejak ulung siah pulih dan tidak lagi beratip berlenggok-lenggokkan badan, orang kampung tidak lagi diganggu puntung kayu menjelma menjadi ular. Semenjak itu pula, Pawang Lamit mengambil keputusan tidak mahu lagi berjamu ancak. Biarlah moyang labang tercegat di depannya memarahi dia disebabkan tidak berjamu ancak. Pawang Lamit sudah bertekad tidak akan mematuhinya lagi. Tatkala berjamu ancak sebelum cukup tempoh setahun, Pawang Lamit berasa bagaikan diperdaya apabila moyang labang tidak menjelma. Sejak turun-temurun dia sudah diingatkan berjamu ancak sekadar ingatkan waktu moyang labang yang hilang pada batu bertimpuh. Manalah Pawang Lamit tahu mengenai pantang larang sekiranya berjamu ancak tidak mengikut jadual. Tiba-tiba sahaja ulung siah dirasuk perempuan tua yang berambut mengerbang beratip berterusan bagaikan moyang labang. Kalau jemaah moyang labang merasuk, dia tahu hanya dalam tempoh 3 hari sahaja. Selepas itu ulung siah akan pulih semula seperti biasa, tidak diganggu apa-apa. Tahu sangatlah Ucu Sudin mengenai keputusan ayahnya yang tidak mahu berjamu ancak selepas kakaknya ulung siah hilang ingatan berminggu-minggu. Kecewa benar ayahnya dengan kejadian yang menimpa ulung siah. Lantas sahaja ayahnya mengambil keputusan tidak mahu lagi berpawang hingga terpaksa berjamu ancak setiap tahun. Biarlah kejadian masa lampau nenek moyangnya tidak diungkit lagi setelah bertahun-tahun moyang labang hilang semasa bersandar pada batu bertimpuh. Pawang Lamit sekadar diberitahu oleh arwah datuknya fasal moyang labang yang bermusuhan dengan Uda Liah disebabkan perempuan itu mengamalkan amalan susuk berinduk. Disebabkan nama sangat menjadi janda, Uda Liah terpaksa juga gunakan susuk berinduk setelah ditinggalkan suami.
Manalah dia tahu sebaik saja mengamalkan susuk berkenaan, mudah sangatlah lelaki mahu melamarnya. Hairan juga ayahnya iaitu Aki Bagun disebabkan mana-mana lelaki sanggup melakukan apa pun asalkan Udaliyah menerima mereka menjadi suami. Sebab itu, Aki Bagun tidak benarkan Udaliyah menetap di kampungnya setelah suaminya ditemui mati dengan lehernya yang digelar. Okey, Udaliyah, ya, ini kisah yang itu yang kalau tak salah perempuan janda bersuami 7. Sekalipun Udaliyah mengakui dia tidak menahu pun tentang punca kematian suaminya, namun seisi kampung menuduh dia kelar leher suaminya tatkala nyenyak tidur. Darah suaminya disapukan ke seluruh badan biar Udaliyah kelihatan sentiasa jelita. Tetapi apabila menetap di kampung moyang Labang, sudah tentu dia tidak rela Udaliyah mengganggu. Sebab itu dia buangkan susuk berinduk di dalam tubuh Udaliyah dan dicampakkan ke bawah batu bertimpur. Tidak siapa pun mampu tewaskan moyang Labang disebabkan jelmaan lembaga tinggi itu sentiasa mendampingi dirinya. Cubalah Udaliyah itu berkeras mahu melawan, nescaya lembaga tinggi di sisinya akan menjelma tidak bertangguh. Sekaligus leher Udaliyah akan dikerenyuk, tidak bersisa laksana daun kering diramas-ramas. Orang dulu-dulu memang kuat kebatinan Abang Haji. Tutur Pawang Lamid lemah memandang Tok Haji. Hatinya masih terharu apabila kenangkan anaknya iaitu Ulung Siah dan cucunya Usin Pakau masih terkejang akibat berjamu ancak diteruskan. Kenapa pula bahananya pada anak cucu? Gerutu Ucu Sudin meluahkan rasa tekilan dengan kejadian yang menimpa kakak dan anak saudaranya sendiri. Tak ada siapa pun yang boleh memudaratkan kita kalau tidak dengan izin Allah. Segera Tok Haji mengingatkan mereka supaya tidak menuduh disebabkan berjamu ancak itu Ulung Siah dan Usin Pakau menerima bencana. Kita memohon kepada Allah bukan dengan berjamu ancak, ujar Malim Tekih mencelah setelah menyedari bapa mertuanya semakin mengalah. Pawang Lamid tidak menyahut apa-apa. Perkara yang sukar diselami oleh akal manusia masakan boleh diberitahu sesiapa. Tidak siapa pun akan percaya kalau dia sebut mengenai moyang Labang yang dilihatnya sekadar bayang jelmaan sahaja. Apabila tercegat berdiri di depannya, moyang Labang cecah kepala ke awan. Bila-bila moyang Labang tidak boleh ditewaskan oleh perempuan tua rambut yang mengerbang putih itu yang berlegar-legar di udara semasa Ulung Siah terkejang tidak sedarkan diri. Ketika ini memang Pawang Lamid melihat anaknya Ulung Siah yang berlegar-legar di udara dikelilingi oleh beratus-ratus ekor ular hitam yang berkepala merah. Dia melihat cucu usinnya pula. Dia melihat juga cucunya Usin Pakau menjadi ular yang mencodak kepala mahu menerkam ke arahnya. Tatkala ini bayang jelmaan moyang Labang nampak jauh berbalam-balam laksana bukit bukau di kejauhan. Asal sahaja dilambai datang, bayang moyang Labang akan hilang seperti kabus yang disilau matahari. Lantas dia melaung kuat disebabkan bayang moyang Labang tidak mahu menghampiri dirinya. Segera moyang Labang berbisik perkara berjamu ancak tidak sama. Ingatkan dia hilang di batu bertimpur. Dia sekadar letakkan tanda semata-mata di batu bertimpur berkenaan menjadi tempat puaka jembalang yang dikurung. Selepas dia hilang di situ, moyang Labang tidak berupaya lagi mengawal puaka jembalang yang dikurung sejak amalan pawangnya diamalkan. Hanya Allah yang maha berkuasa. Tutur bayang jelmaan moyang Labang disebabkan Pawang Lamid mematuhi sangat kemahuan penduduk-penduduk kampung supaya berjamu ancak seperti yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Memang Pawang Lamid diberitahu datuknya mengenai moyang Labang berpindah ke kampung yang diterokannya selepas anaknya Mamat dituduh mencuri kerusang emas Tok Man Kaya. Kehidupannya yang susah membuatkan moyang Labang bersama keluarganya menumpang di tanah Tok Man Kaya dengan mengambil upah menumbuk padi. Kadang-kala sampai jauh malam, moyang Labang bersama isterinya iaitu Onyeh Tisah menumbuk padi. Disebabkan letih benar, tertidur jugalah Onyeh Tisah di atas pangkin dekat rumah lesung Tok Man Kaya. Ketika itulah moyang Labang terdengar rengek tangisan anak kecil di tengah belukar berhampiran dengan rumah lesung itu. Disebabkan hiba mendengarkan tangisan anak kecil yang seolah-olah laparkan susu, lantas sahaja moyang Labang menuduh tentulah bayi kecil berkenaan dibuang oleh orang ke tengah belukar. Tidak bertangguh,
Dia menjengah ke tengah belukar itu hingga ternampak cahaya berkelap. Kat sini dia tulis berkelap pula, berkelip rasanya di perdu rumpun senduduk. Apabila disuluhnya, moyang labang ternampak kerusang emas melekat pada perdu pokok senduduk berkenaan. Setelah memikirkan kerusang emas itu bukan kepunyaannya, terus sahaja moyang labang tinggalkannya. Tetapi dia terkejut apabila suara halus perempuan menyuruhnya ambil juga kerusang yang melekat pada rumpun perdu senduduk berkenaan. Kalau bukan aku punya, aku takkan ambil. Tegas moyang labang enggan mengambil kerusang emas yang merengek bagaikan anak kecil lapar susu itu. Aku nak ikut abang labang. Desak kerusang yang melekat pada perdu senduduk itu seolah-olah merayu. Kamu ni siapa sampai nak ikut aku ni ha? Memang moyang labang tidak terniat langsung mahu memiliki kerusang emas yang bukan kepunyaannya. Tak sudi ke abang labang ambil aku? Suara halus perempuan itu terus juga merayu dengan penuh harapan. Bukan hak aku, macam mana aku nak ambil? Ujarnya tetap berkeras tidak akan mengambil kerusang emas yang memancar sinar apabila disilau api suluh di tangannya. Moyang labang tidak peduli apa-apa sekalipun rengekan seperti bayi menangis laparkan susu itu berterusan. Segera dia kejutkan isterinya, Onyeh Tisah, mengajak balik sahaja ke rumah dengan tidak menghabiskan menumbuk padi. Sebaik saja Onyeh Tisah terbangun, bunyi rengekan bayi menangis itu hilang serta-merta. Hairan juga Onyeh Tisah apabila suaminya mengambil keputusan tergesa-gesa balik dengan tidak menghabiskan menumbuk padi. Sekalipun Tok Man Kaya tidak merungut apa-apa sekiranya padi tidak ditumbuk halus, tetapi dia sendiri yang tidak mendapat upah menumbuk padi. Okey. Tok Man Kaya ni tak kisah tumbuk tak halus pun. Okey. Tapi tak ada upah ha. Apa benda lah. Tok Man Kaya sekadar mahu membantu kehidupan mereka yang menumpang di tanah itu. Kalau tidak menumbuk padi pun, Tok Man Kaya boleh menyuruh tebas belukar kebunnya. Memang moyang labang bergantung hidup pada Tok Man Kaya sejak menumpang tegakkan pondok di atas tanah berkenaan. Lagipun Tok Man Kaya sudah anggap mereka bagaikan keluarga sebabkan moyang labang tidak mempunyai keluarga. Kalau ada pun saudara jauh, sudah tentu mereka tidak benarkan moyang labang menumpang mendirikan pondok di atas tanah mereka. Sebab itu, moyang labang sedar disebabkan kemiskinannya, siapa pun tidak ambil peduli sangat. Betul. Pada kawan-kawan kita yang ni, saya menjelah pada kawan-kawan kita yang berikhtiar, berusaha meningkatkan ekonomi keluarga. Tak apa. Masa kita tak ada apa benda ni, sebelah mata pun tak mahu tengok. Tapi tak apa. Rezeki ke hadapan kita tak tahu macam mana lagi kan. Bertawakallah sahabat semua. Baik, saya teruskan. Tak maaf suara saya hilang sikit ni. Apakah? Suara Salim lah. Arwah Salim tu. Baik, saya teruskan. Kalau tidak disebabkan Tok Man Kaya sudi menerimanya, sudah tentu dia menjadi orang terbuang di dalam kubur yang mengharapkan belas kasihan orang. Memang moyang labang tidak berkira sangat apabila ambil upah bekerja dengan Tok Man Kaya. Asal sahaja cukup untuk menyara keluarganya, dia tidak membantah apa-apa dengan upah yang diberikan. Selepas kejadian, dia menemui kerusang melekat pada rumpun senduduk. Tiba-tiba, isteri Tok Man Kaya yang menuduh kerusang emasnya hilang. Saijah berkeras menuduh Mamat, iaitu anak moyang labang, mencuri kerusang emas itu. Disebabkan budak itu satu-satunya yang naik ke rumah apabila disuruhnya memunggah kayu api naik ke dapur. Tidak pernah Mamat membantah apabila disuruh memunggah kayu api dari pasung di bawah rumah untuk diletakkan di dapur. Disebabkan Mamat sahaja yang satu-satunya yang turun naik di rumahnya. Lantas Saijah menuduh budak berkenaanlah yang mencuri kerusang emas yang disimpan dalam gobok. Marah benar moyang labang sebaik saja Mamat dituduh mencuri kerusang emas Saijah. Dalam keadaan marah menyinga, dia mencapai ranting senduduk membelasah anaknya sampai berbirak lebam. Kalau tidak dilerai oleh Tok Man Kaya, nescaya teruk juga Mamat dibelasah akibat moyang labang yang tidak dapat mengawal perasaan. 3 hari jugalah Mamat demam setelah dibelasah teruk oleh ayahnya. Disebabkan kerusang emas Saijah tidak juga ditemui, lantas moyang labang mengambil keputusan berpindah tinggalkan sahaja kampung Tok Man Kaya. Tidak lama selepas moyang labang berpindah kerana berasa malu dengan kehilangan kerusang emas Saijah, tiba-tiba saja perempuan itu melihat kerusang emasnya terselit di celah dinding. Kepalang sukanya dia setelah menemui semula kerusang emasnya yang hilang.
Tetapi dia tidak kesal apa-apa dengan keputusan moyang Labang berpindah, tidak mahu lagi menjejakkan kaki di kampung tersebut. Sekalipun Tok Man Kaya merungut dengan sikap isterinya, namun Saijah merasakan tidak rugi apa-apa pun kalau moyang Labang sekeluarga berpindah, tatkala membantu kerja-kerja menebas di kebun ataupun di sawah padi. Sesiapa sahaja sanggup melakukan sekiranya dibayar upah. Kau nak pegang lawan cakap dengan perempuan, memang hargai, memang tentulah perempuan menang, kan? Beras kita beli, tapi brand dia pilih. Macam, siapa setuju sila komen. Baik, saya teruskan. Beberapa hari saja selepas menemui kerusang emas itu di celah dinding, Saijah tiba-tiba saja mengalami gatal seluruh badan. Tergaru-garu dia sepanjang malam hingga meruam merah. Ketika bangun paginya, Saijah melihat tubuhnya dipenuhi kudis tokak sampai bibir juga pecah-pecah merkah. Penyakit kamu ni bukan kudis tokak biasa ni, beritahu Pak Ganyut setelah melihat dalam geluk air. Sebaik saja dipanggil Tok Man Kaya ubati isterinya yang mengidap kudis tokak seluruh badan. Dalam masa beberapa hari saja kulit Saijah menjadi reput dengan bengkak yang bernanah. Dia mengerang-gerang sakit akibat kudis tokak semakin pasang. Sebab itu Tok Man Kaya meminta Pak Ganyut, dukun di dalam kampung untuk mengubati penyakit isterinya. Memang seisi kampung tahu mengenai kemahiran Pak Ganyut berdukun, sekalipun diganggu puaka jembalang di mana-mana. Diganggu puaka jembalang ke Pak Ganyut? Ujar Tok Man Kaya hairan dengan penyakit yang dihadapi oleh isterinya. Baik, saya mencelah. Apa maksud Ganyut ni? Tiba-tiba nama dia Pak Ganyut. Yang saya tahu, Ganyut ni selalu diguna pakai macam dah tua Ganyut. Ganyut. Apa maksud Ganyut dalam cerita ni? Agaknya si Labang tu balas dendam menggunakan ilmu hitam. Lantas saja Saijah menuduh apabila kenangkan moyang Labang yang tidak bertangguh mengambil keputusan berpindah dari kampung berkenaan. Labang ni dia tak tahu apa-apa pun, sahut Pak Ganyut. Perlahan lantas menghembus ke dalam geluk air. Kemudian dia menyeru. Jam sekarang menunjukkan 1:11 pagi. Jadi saya akan skip dia punya ayat-ayat seruan ya. Cik pasal. Baik, saya teruskan. Lama Pak Ganyut merenung tajam ke dasar geluk. Tiba-tiba dia mengerutkan dahi. Ketika ini Pak Ganyut melihat bayangan perempuan berkudis tokak seluruh badan menyelitkan kerusang emas di celah dinding rumah. Sebaik saja kerusang emas tersebut diselitkan di situ, sekaligus kudis tokak di seluruh badannya pulih serta-merta. Perempuan itu bertukar menjadi jelita sambil mengerling ke arahnya. Kamu nak buang penyakit pada orang ke? Gerutu Pak Ganyut menyebabkan Tok Man Kaya tersentak. Apa halnya ini Pak Ganyut? Segera Tok Man Kaya menepuk bahu lelaki itu meminta kepastian. Tetapi Pak Ganyut tidak peduli apa-apa. 3 kali dihembusnya bayang jelmaan perempuan di dalam geluk air itu. Dia seolah-olah tercegat di tengah hutan memerhatikan perempuan cantik berdiri di jendela pondok. Kenapa yang kamu buang penyakit pada Saijah? Bentak Pak Ganyut menggertak bibir tidak berganjak dari tengah halaman. Aku dah beri pada Labang, tapi dia tak mahu. Tersengih-sengih perempuan cantik itu menjeling manja. Janganlah kamu nak try goda aku. Allah, disebut perkataan try pula dah. Tak kena. Jangan kamu cuba nak goda aku. Nampak? Ini dia cuba sepedo Pak Ganyut ni. Tegas Pak Ganyut mencebik bibir. Ni, kenapa yang Labang tak nak ambil? Segera Pak Ganyut menghentak tumit 3 kali ke tanah menyebabkan pondok perempuan tersebut disambar api. Labang tu dia tak tamak macam Saijah, sahut perempuan cantik itu melompat keluar dari api yang menyala membakar pondoknya. Jangan awak nak tolong orang yang tamak macam Saijah tu. Bukan, ni silap dialog ni. Jangan awak nak tolong orang yang tamak macam Saijah tu. Dia mengejek Pak Ganyut yang berkeras tidak mahu berundur dari tengah halaman. Belum sempat Pak Ganyut bertindak, perempuan cantik itu melayang ke udara, hilang bersama dengan asap yang membakar pondok. Apabila dia tersentak, Pak Ganyut terus tanyakan mengenai kerusang emas yang ditemui di celah dinding. Memang terpinga-pinga Tok Man Kaya disebabkan dia sendiri tidak tahu apa-apa pasal isterinya menemui kerusang emasnya yang hilang di celah dinding.
Setelah diberitahu oleh Saijah mengenai kerungsang emasnya yang ditemui di celah dinding, tidak bertangguh Tok Man Kaya selongkar gobok tempat menyimpankan barang-barang kemas. Terus diambilnya kerungsang emas berkenaan. Ternyata bukan kepunyaan isterinya yang dikatakan hilang. Dia tunjukkan kerungsang emas itu kepada Pak Ganyot. Terus dibelek-belek hingga tercium bau stanggi. Hei, kerungsang ni bukan kamu punyalah, Saijah. Tutur Pak Ganyot terus menjentik kerungsang itu 3 kali. Kerungsang kamu tu tak hilang. Lantas dia menyuruh Tok Man Kaya menyelongkar gobok kain bajunya. Setelah menyelongkar oleh Tok Man Kaya, memang kerungsang emas berkenaan terletak di bawah lipatan kain. Sebab itulah dia marahkan Saijah apabila menuduh Mamat mencuri kerungsang emas mereka. Hingga dia kelirukan oleh kerungsang emas jelmaan. Terpaksa pula Saijah menanggung sakit kudis tokak seluruh badan akibat menyangka kerungsang emas yang ditemui celah dinding itu adalah kepunyaannya. Kalau saya tahu ni bukan kerungsang emas yang hilang, memang saya tak ambil. Beritahu Saijah sengaja menyembunyikan rasa kesal kerana menuduh Mamat yang mencurinya. Tetapi Mamat sudah berpindah mengikut ayahnya, moyang labang meneroka tanah hutan. Dia berpindah jauh meranduk hutan rimba mencari kampung lain yang jauh dari perkampungan yang telah melukakan perasaannya. Memang sangat dia bertekad tidak akan menatap lagi muka Tok Man Kaya setelah merasa malu dan terhina sangat apabila anaknya dituduh mencuri. Perkara dia menuduh Mamat mencuri tidak penting sangat pada Saijah. Disebabkan dia tidak pernah terhutang budi apa-apa kepada keluarga moyang labang. Jauh di lipatan hatinya, dia tetap angkuh disebabkan keluarga itu menumpang kekayaan suaminya. Kalau tidak Tok Man Kaya benarkan keluarga moyang labang menumpang di tanahnya, sudah tentu keluarga itu terpaksa merempat ke kampung lain. Saya baca, saya yang geram. Asal saja penyakit kudis tokak yang dihidapinya sembuh pulih, Saijah sedia mematuhi apa saja kemahuan oleh Pak Ganyot. Selepas menguis-nguis air di dalam gelok dengan kerisnya yang berlok 7, Pak Ganyot memberitahu mengenai kerungsang emas berkenaan terpaksa dibakar dengan menggunakan unggun kayu api. Kerungsang emas yang dibakar itu diberkas oleh Pak Ganyot dengan kain hitam bersama dengan puntung kayu pembakarnya. Saya tak pasti disebut perkataan berkas. Boleh ke pakai perkataan berkas ni? Berkas tu macam tangkap kan? Kemudian dicampakkan ke tengah sungai di samping. Ingatkan juga orang-orang kampung supaya tidak menyentuh puntung kayu yang dihanyutkan itu. Siapa sahaja yang tetap mematuhi perintah Pak Ganyot supaya tidak menyentuh puntung kayu hanyut di tengah arus sungai selepas dibuangkan kerungsang emas yang dibakar itu. Dalam masa Saijah mengalami penyakit berkudis seluruh badan itu yang sembuh selepas kerungsang emas dibakar oleh Pak Ganyot. Ketika itu moyang labang sudah menebang tebas tanah hutan. Dia mahu buktikan kepada Saijah di mana-mana sahaja rezeki terbuka luas asal sahaja sanggup berusaha keras. Keputusannya menumpang di tanah Tok Man Kaya semata-mata kenangkan ayahnya lama bekerja dengan keluarga Tok Man Kaya. Di situlah rezeki keluarganya sejak turun-temurun mengharapkan upah bekerja dengan keluarga berkenaan. Beberapa kali jugalah dia mahu berpindah tinggalkan kampung berkenaan, tetapi Tok Man Kaya berjaya memujuknya. Memang keturunan moyang labang jadi hamba pada keluarga Tok Man Kaya tu. Sayu sahaja Pawang Lamit menjelaskan pada Tok Haji apabila mengenangkan cerita daripada arwah datuknya. Setelah meneroka tanah hutan jauh dari kampung halamannya, moyang labang terus tekun mengerjakan kebunnya. Lama-kelamaan penduduk lain pula ikut sama meneroka di kawasan tanah berkenaan setelah dibenarkan oleh Tok Ketua yang menentukan hutan mana yang boleh diteroka oleh sesiapa yang mahu mengusahakan. Asal sahaja berhenti makan dengan membawa bekal ke kebun, memang moyang labang berehat di bawah pokok medang di tubir air. Di atas batu kecil di bawah pokok medang itu, Onyah Tisah duduk bertimpuh menyediakan bekal makan. Ketika mereka 3 beranak dengan tengah berehat makan, tatkala matahari tegak di kepala, tiba-tiba seorang tua uzur melintas. Apabila dipelawa oleh moyang labang berhenti makan, orang tua itu tidak menolak. Dia ikut sama menjamah bekalan makanan yang dibawa oleh Onyah Tisah. Semenjak itu pula orang tua yang tidak diketahui asal-usulnya itu menumpang di rumah moyang labang. Biarlah Pak Tua bantu kamu mengembala kambing.
Orang tua itu menawarkan diri untuk membantu, sekalipun moyang laban tidak benarkan dia bekerja. Tetapi orang tua yang menggelar dirinya Pak Tua tetap berkeras mahu membantu. Dia mengugut akan tinggalkan rumah moyang labang sekiranya tidak dibenarkan mengembala kambing. Mamat bersama dengan Pak Tua setiap petang akan mengembala kambing-kambing ke kawasan padang rumput. Asal sahaja menjelang pagi, moyang labang akan melihat kambingnya bertambah seekor di dalam kandang. Apabila ditanya pada Pak Tua, orang tua itu menggelengkan kepala saja. Tetapi moyang labang tidak akan menerima kambing yang bukan miliknya itu masuk ke kandang. Semakin dia asingkan kambing yang bukan miliknya di luar kandang, bertambah banyak pula kambing-kambing berkenaan berkeliaran di luar kandang. Setelah kambing bertambah banyak, Pak Tua memberitahu moyang labang yang dia mahu berpindah. Puas dipujuk oleh moyang labang, namun dia terus menghilangkan diri pada suatu malam yang sepi. Tatkala bangun pagi, Mamat menyedari Pak Tua tiada lagi terkejang tidur di hujung serambi. Tidak lama selepas Pak Tua menghilangkan diri, Mamat menemui buntat hitam berhampiran batu tempat mereka sekeluarga sering berhenti rehat sewaktu berkebun. Memang moyang labang yang simpan buntat tu. Jelas Pawang Lamit selanjutnya setelah keadaan ulung siah semakin beransur sembuh. Husin Pakau juga sudah dapat bersandar duduk apabila disuduhkan bubur oleh mak saudaranya iaitu Saidah. Terima kasih kerana sudi mendengar dari mula sampai habis. Baik, kita akan bertemu dalam tempoh 2 hari lagi insya-Allah pada episod yang ke-74 yang bertajuk Jembalang Tanah Dicampak ke Gaung. Baik, sebelum itu saya minta maaf lagi sekali kerana pada pagi tengah malam ni suara saya hilang. Minta maaf sangat. Baik, terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.